Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, kitab perbahasan aqidah dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Jadi bagi mereka yang berkitab, silakan muka di muka surat 5, baris yang ke-6 daripada atas ke bawah. Muka surat 5 baris yang ke-6 daripada atas ke bawah. Pada kata musannif, dan wajib pula di atas mukallaf sebagai wujub aini mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu, supaya tiada jadi ia muqallid, iaitu orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalil situ. Jadi sebelum ni pengarang kita menekankan wajib bagi setiap mukallaf ma'rifatullah. Perkara yang pertama yang wajib di atas setiap mukallaf adalah mengenal Allah Ta'ala. Lagu mana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan mengenal segala sifat-sifat yang wajib dan mengenal segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebahagian daripada perkara yang wajib dan wajib pula di atas setiap mukallaf. Yang dikatakan mukallaf tu siapa? Mereka yang baligh, lagi pula aqil, lagi pula sampai dakwah kepada dia. Bila dia katakan mukallaf, maka yang dimaksudkan dengan mukallaf di sini adalah orang yang baligh, dah sampai umur, lagi pula orang yang aqil, yang berakal, dan sampai dakwah Nabi kepada dia. Wajib di atas setiap mukallaf sebagai wajib aini. Maknanya setiap orang akan dipersoalkan tentang ma'rifatullah, mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hendak ketahuilah olehmu ya Muhammad, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi awal yang wajib di atas setiap mukallaf itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan makna mengenal segala perkara sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mengenal segala sifat yang mustahil ke atas Allah, mengenal segala sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga mengenal segala sifat yang wajib ke atas Nabi, segala sifat yang mustahil ke atas Nabi, dan sifat yang harus bagi Nabi. Dalam masa yang sama, wajib di atas setiap mukallaf mengenal ataupun memahami akan dalil bagi segala wajib dan mustahil dan harus. Wajib pula di atas setiap mukallaf sebagai wujub aini mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu, supaya elak dia alasan dia kerana supaya dia tidak jadi ia muqallid. Siapa dia muqallid? Iaitu orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalil, dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Jadi yang namanya makrifah itu adalah jazam yang membetuli dengan waqi' dengan dalil. Dia ada 3 perkara. Yang pertama jazam. Jazam ni maksud dia apa? Berkeyakinan 100%. Dalam masalah akidah kita mesti berkeyakinan 100%. Ataupun istilah dalam bahasa Arab jazam. Apabila kita kata jazam, maknanya waham tidak sah, zan tidak sah, syak tidak sah. Dalam bahasa Arab dibahagi lagi.
Kalau pegangan 99% sehingga 50% itu dinamakan sebagai zon. Pegangan kita kuat kepada Allah, kita berkeyakinan kuat bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan, Allah Ta'ala itu bersalahan dengan makhluk. Tapi keyakinan kita hanyalah 99% ataupun 98%. Jadi kalau keyakinan 99% ke bawah, itu tak dinamakan sebagai orang yang beriman, tak dinamakan sebagai jazam. Jadi dalam masalah akidah, zon, syak dan waham tidak sah. Apa dia yang dikatakan zon? Keyakinan 99 sehinggalah 50%, 51% itu zon. 50-50 itu syak. 49 ke bawah itu waham. Jadi dalam masalah akidah ni mesti dengan jazam, yakin 100%. Lagi pula tidak sah pegangan yang tidak membetuli dengan waqi' ataupun tidak membetuli dengan perkara yang sebenar, seperti pegangan golongan Nasara, seperti pegangan golongan Kristian yang beriktikad 100% bahawasanya Tuhan itu 3. Ada yang dinamakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ibu. Jadi pegangan yang macam ni walaupun jazam tapi tidak membetuli dengan perkara yang sebenar. Jadi yang namanya makrifah itu 3 perkara. Yang pertama jazam, keyakinan 100%. Yang kedua mesti menempati dengan perkara yang sebenar. Yang ketiga mesti dengan dalil. Jadi kalau pegangan yang tak ada dalil, pegangan yang 100% yang membetuli dengan perkara yang sebenar tapi tidak ada dalil, itu dinamakan sebagai taklid. Jadi pada iman orang yang bertaklid ini khilaf ulama'. Ada sebahagian ulama' mengatakan sah, ada sebahagian ulama' seperti Imam Sanusi mengatakan tidak sah iman orang yang bertaklid dalam masalah akidah. Jadi perbahasan kita di sini adalah pada perbahasan masalah orang yang beriman secara taklid. Taklid itu apa? Dia mengambil perkataan orang lain dengan tidak ada dalil. Al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi dalilin. Mengambil perkataan orang lain dengan tidak mempunyai dalil. Contoh kita tanya dia, lagu mana engkau mengenal Tuhan? Dia kata, aku kenal Tuhan kerana Tok Guru kata Tuhan tu ada. Itu namanya iman taklid. Dia berpegang keyakinan 100% walaupun pegangan itu menempati perkara yang sebenar, tapi keyakinan itu dengan tidak ada dalil. Dengan tidak ada dalil. Jadi ini khilaf ulama'. Kebanyakan ulama' mengatakan iman dia sah. Tapi ada sebahagian ulama' seperti Imam Sanusi mengatakan iman dia tidak sah. Bila tidak sah iman, maka dia bukan dinamakan orang Islam, dia dinamakan sebagai orang kafir. Jadi ini perbahasan masalah taklid. Jadi wajib ain bagi setiap mukallaf mengetahuikan dalil di atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu, supaya tiada jadi ia muqallid. Siapa dia yang dikatakan muqallid? Taklid itu sifat, muqallid orang yang bersifat dengan taklid. Supaya kita kata Islam itu sifat. Muslim orang yang bersifat dengan Islam. Mukallaf taklif itu sifat. Mukallaf orang yang bersifat dengan taklif. Jadi muqallid ni orang yang bersifat dengan taklid, yakni dia berpegang pendapat orang lain dengan tidak mempunyai dalil tersendiri. Dia dalam masalah akidah berbeza dengan masalah fiqah. Dalam masalah fiqah wajib kita bertaklid dengan salah satu daripada mazhab yang 4. Wajib tu. Dalam masalah fiqah wajib kita berpegang dengan salah satu daripada mazhab yang 4 walaupun tidak mengetahui dalil. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Luqani dalam matan Jauharatut Tauhid, wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habrim minhumu kadza hakal qaumu bilafzin yufhamu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah wajib kita bertaklid dengan salah satu daripada mazhab 4 yang mu'tabarah. Itu dalam masalah fiqh. Adapun dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah, haram kita bertaklid. Setiap orang wajib mencari dalil tentang ketuhanan. Wajib dia mencari dalil tentang ketuhanan. Itu wajib aini.
supaya tidak jadi ia muqallid, iaitu orang yang jazam, yakni orang yang berpegang 100% pegangan yang kukuh. Orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalilnya, dengan tidak mengetahui akan dalil pegangannya. Dia bukan apa bila masalah orang yang berpegang, berakidah, berkeyakinan dengan semata-mata berpegang dengan pendapat orang lain, takut-takut nanti bila tok guru dia terpaling akidah, dia pun terikut. Contoh tok guru dia masa ketika tu tok guru dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam. Berkemungkinan satu ketika tok guru dia berpaling akidahnya menjadi Nasara wal iazubillah, dan itu berlaku. Jadi orang yang semata-mata berpegang dengan pendapat orang lain, takut-takut dia terikut dengan tok guru dia, maka dia pun berpaling daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Dan telah bersalah-salahan ulama pada kufur muqallid itu dan ketiadaan kufurnya. Jadi masalah ni masalah khilafiyah daripada kalangan ulama. Ada sebahagian ulama kata tidak sah iman orang yang bertaklid, ada sebahagian ulama kata sah iman orang yang bertaklid. Maka sebagai ihtiyat, sebagai cermat kita dalam ibadah, sebagai cermat kita dalam akidah, setiap individu wajib aini mencari dalil tentang ketuhanan dan mencari dalil tentang segala sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Nabi SAW. Dan telah bersalah-salahan ulama pada kufur muqallid itu dan ketiadaan kufurnya, dan qaul yang sahih bahawasanya mukmin serta berdosa dengan sebab meninggalkan akan belajar dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu. Jadi pendapat yang sahih, orang yang bertaklid semata-mata iman dia sah, dia masih dikatakan orang yang Islam, masih dikatakan orang yang mukmin, tetapi dia dihukumkan berdosa. Berdosa kerana meninggalkan mencari dalil tentang segala sifat yang wajib bagi Tuhan, segala sifat yang mustahil dan segala sifat yang harus bagi Tuhan. Ibarat dia seolah-olah orang tu muslim dan mukmin, tetapi dia meninggalkan sembahyang. Dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak katakan dia itu sebagai kafir, tapi dia tu tetap dinamakan mukmin, cuma mukmin yang fasik kerana meninggalkan kewajipan. Begitu juga orang yang meninggalkan mencari dalil, orang yang tidak belajar ilmu akidah, dia tetap dikatakan orang yang mukmin, muslim, tapi dia berdosa kerana meninggalkan mempelajari akidah, meninggal mempelajari dalil tentang ketuhanan. Dan qaul yang sahih bahawasanya mukmin, orang tersebut, orang muqallid itu dikatakan mukmin lagi pula muslim, serta berdosa dengan sebab meninggalkan akan belajar dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu. Kalau dia orang yang berkelayakan, orang yang mempunyai akal yang waras, dan dia meninggalkan berfikir dengan tentang ketuhanan, maka hukum dia berdosa. Dan dikehendaki dengan dalil itu dalil ijmali. Jadi setiap orang tu wajib dia mencari dalil. Maka mencari dalil tentang ketuhanan mungkin setiap orang tu berbeza. Seperti dihikayatkan ulama, ada sebahagian ulama bertanya kepada golongan A'rabi, golongan Badui, lagu mana mu kenal Tuhan? Dia kata, aku kenal Tuhan dengan melihat lebah. Kerana di lebah itu di sebelah kanannya adalah madu, di sebelah kirinya racun. Pasti yang menjadikan lebah ni seorang Tuhan yang mempunyai sifat yang hebat, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Ada sebahagian orang dia mengetahui dalil ketuhanan dengan melihat alam. Alam ini dijadikan dengan tidak ada tiang. Alam ini dijadikan dengan kejadian yang indah. Maka pasti ada yang menjadikan dia. Jadi setiap orang tu mencari dalil dengan keadaan berbeza. Mungkin ada sebahagian orang dia melihat dalil pada alam, sebahagian orang melihat dalil pada hayawan, sebahagian orang melihat dalil kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, sabitlah di bumi itu ada beberapa tanda bagi orang yang berkeyakinan.
Yani bagi orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang yang mengesakan Allah, di bumi ini banyak dalil yang membuktikan tentang Allah itu ada. Di bumi ini banyak bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa dan sebagainya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan sabilah di bumi itu beberapa tanda yang menunjukkan bagi orang yang berkeyakinan, bagi mereka yang mengesakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan sabilah pada diri kamu, apakah tidak kamu perhatikan? Dalam diri kita pun banyak bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah satu kisah Imam Asmu'i, seorang imam ahli lughah. Dia imam di Basrah. Dia kata, satu ketika aku keluar daripada satu masjid di Basrah. Dalam perjalanan aku berjumpa dengan seorang badui. Badui ini kalau tempat kita orang hulu ataupun orang asli. Jadi dalam perjalanan aku pulang ke rumah, aku berjumpa dengan seorang badui. Kemudian badui itu bagi salam kepada aku, Assalamualaikum. Maka Imam Asmu'i pun jawab salam. Kemudian badui itu tanya, siapa engkau? Maka jawab Imam Asmu'i, aku daripada Bani Asmu'. Aku daripada bangsa Asmu'. Sebab tu dinisbahkan dia kepada Asmu'i, daripada Bani Asmu'. Kemudian kata badui itu, engkau datang dari mana? Daripada mana nak ke mana? Maka kata Imam Asmu'i, aku datang daripada masjid mempelajari kalamur Rahman. Sebab zaman dulu masjid ni semua ilmu dipelajari di masjid. Masjid ni boleh kita kata sebagai universiti zaman dulu. Ilmu nahu belajar di masjid, ilmu saraf belajar di masjid, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu kimia, ilmu falak dan sebagainya. Semua ilmu tu dipelajari di masjid. Maka kata Imam Asmu'i, aku daripada masjid mempelajari kalam Ar-Rahman. Dan dia imam dalam lughah, imam dalam bahasa Arab. Kemudian Badui itu terkejut. Bagi Ar-Rahman itu ada kalam, yakni bagi Allah itu ada firman. Sebab golongan Badui ini di tempat dia tidak ada pengajian Al-Quran, tidak ada pengajian ilmu dan sebagainya. Cuba tengok kalau pengajian di kampung-kampung, tak hidup. Pengajian tu banyak hidup di bandar. Jadi Badui ni pun walaupun dia beragama Islam, walaupun dia berakidah dengan akidah Islam, tapi dia tidak mengetahui Al-Quran itu ada. Jadi Badui ni kata, adakah bagi Ar-Rahman, bagi Allah itu mempunyai firman-Nya? Kata Imam Asmu'i, ada. Bagi Allah itu ada Quran, ada firman-Nya. Cuba minta tolong baca satu ayat daripada firman Ar-Rahman, firman Allah. Maka kata Imam Asmu'i, aku membaca kepada dia surah Az-Zariyat sampailah pada firman Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sampai ayat tu dia baca, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi itu banyak tanda yang menunjukkan bagi orang yang berkeyakinan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu apakah tidak kamu perhatikan? Maka kata Badui itu, benarlah firman Ar-Rahman. Badui ini tidak pernah mempelajari Al-Quran, bahkan dia pun tidak mengetahui Quran itu ada. Maka bila dia dengar ayat wa fil ardi anfusikum afala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dia kata benarlah firman Ar-Rahman. Kerana tahi itu menunjukkan di atas adanya unta, tapak itu menunjukkan di atas ada yang berjalan, bumi ini menunjukkan di atas adanya Tuhan. Sebab dia orang yang berfikir, walaupun tidak sampai Al-Quran kepada dia, walaupun tidak sampai hadis Nabi kepada dia, dia Muslim dan dia boleh berfikir tentang ketuhanan. Jadi dia kata tahi unta ini menunjukkan di atas adanya unta. Tapak kaki ini menunjukkan di atas ada orang yang berjalan. Maka bumi ini menunjukkan di atas adanya Tuhan. Nampak? Jadi dia walaupun tak sampai seruan, tak sampai Al-Quran dan sebagainya, dia orang yang boleh berfikir dan boleh mencari dalil tentang ketuhanan. Jadi setiap individu wajib mencari dalil tentang ketuhanan. Dan dikehendaki dengan dalil itu dalil ijmali, iaitu dalil yang lemah oleh empunyanya daripada menetapkan dia. Jadi dalam masalah dalil ada dua.
Yang pertama namanya dalil ijmali, yang kedua namanya dalil tafsili. Apa dia yang dikatakan dalil ijmali? Yang dimaksudkan dengan dalil ijmali, lemah daripada menghuraikan wajah dilalah dan tidak boleh menolakkan syubhah. Contoh kita kata, apa dalil tentang adanya Allah? Maka orang akan menjawab, alam ini. Kebanyakan ulama mendatangkan misal dalam kitab, dia kata alam ini menunjukkan di atas dalil adanya Tuhan. Apa wajah, apa bentuk jalanan alam ini menunjukkan di atas adanya Tuhan? Dia tidak dapat nak menghuraikan dalil. Maka itu namanya dalil ijmali. Atau bila orang i'tirad, orang kritik dia pada dalil, dia tidak dapat menolak kritikan tersebut, maka itu dinamakan dalil ijmali. Jadi yang dimaksudkan dengan dalil ijmali adalah mereka yang tidak mampu menghuraikan akan jalanan dalil, atau mereka yang tidak mampu menolak kritikan terhadap dalil. Dia semata-mata boleh mendatangkan dalil. Apa dalil yang menunjukkan di atas Allah Ta'ala itu ada alam ini, setakat tu je dia boleh. Wajah dilalah dia tak faham, dia tidak dapat menolak kritikan daripada orang yang mengkritik. Jadi sekurang-kurang dalil bagi setiap individu adalah mengetahui dalil dalam bentuk ijmali, walaupun dia tidak mengerti dalil tafsili. Jadi kata ulama, dan yang dimaksudkan dengan dalil itu iaitu dalil ijmali, iaitu dalil yang lemah daripada empunyanya, dalil yang lemah oleh empunyanya daripada menetapkan akan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya. Seperti dikatakan baginya, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Maka berkata ia, alam ini. Alam ini menunjukkan di atas adanya Allah. Alam ni athar, kesan, menunjukkan di atas adanya muathir, menunjukkan di atas adanya yang menjadikan. Sebab itulah satu kisah Imam Ibnul Qayyim, dia mengarang kitab tentang ketuhanan yang dipikul hampir 100 ekor unta. Dia karang kitab tentang ketuhanan yang dipikul hampir 100 unta. Tujuan untuk nak menolak syubhat golongan yang menyeleweng. Maka sultan ketika tu ikut dia, iring dia, dan segala ulama duduk di belakang dia. Bawa 100 kitab yang satu ekor unta yang dipenuhi dengan kitab. Maka di pertengahan jalan dia bertemu dengan seorang tua, makcik tua, dan dia tidak mengenal Ibnul Qayyim. Kemudian dia tanya, apa yang berlaku ni? Apa dia yang 100 ekor unta ni ada apa? Maka kata Ibnul Qayyim, 100 ekor unta ni adalah kitab yang aku karang tujuan untuk menolak golongan yang syubhah, tujuan untuk menolak golongan yang menyeleweng. Maka makcik ni kata, barang siapa yang meragui tentang keadaan Tuhan, barang siapa yang meragui tentang ketuhanan, aku akan cucuk mata dia. Kerana pada Tuhan itu tidak ada keraguan. Kerana alam ini ada menunjukkan di atas adanya Tuhan, tidak berhajat kepada apa-apa kitab. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sabitlah pada diri kamu, apakah tidak kamu perhatikan? Kerana dalil ketuhanan itu banyak berada pada diri kita sendiri. Jadi sekurang-kurang dalil yang wajib dipelajari, yang wajib diketahui itu adalah dalil ijmali, iaitu dalil yang lemah daripada empunyanya, daripada menetapkan akan dia akan dalil dan menghuraikan segala syubhah. Dia misal contoh dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqta'. Setiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan bismillah, maka pekerjaan itu kurang barakah. Itu dalil. Dalil yang menunjukkan bahawasanya sunat kita mulakan setiap pekerjaan yang dianggap pekerjaan agama dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi pada hadis itu tidak ada lafaz yang menyuruh kita mulakan dengan bismillah. Lafaz itu menunjuk, lafaz hadis hanyalah semata-mata memberitahu setiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan bismillah
maka pekerjaan itu kurang barakah. Itu dalil. Apa wajah dilalah? Apa jalan yang menunjukkan bahawasanya hadis itu menunjukkan bahawasanya sunat kita mulakan dengan bismillah. Pada lafaz hadis tidak ada amar, tidak ada arahan yang menyuruh kita mulakan dengan bismillah. Kerana hadis Nabi itu hanyalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam fa fi riwayatin fahuwa abtar. Dia hanya, Nabi seolah-olah hanya memberitahu setiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah maka pekerjaan itu tak ada barakah, gitu aja. Tapi ulama faham daripada hadis itu sunat kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis itu namanya dalil. Jadi apa jalan yang menunjukkan hadis itu sunat kita mulakan dengan bismillah? Kata ulama, jalan yang menunjukkan bahawasanya sunat kita mulakan dengan bismillah adalah lazim bagi mafhum mukhalafah bagi hadis. Tu secara detail dia. Lazim bagi mafhum mukhalafah bagi hadis. Yakni Nabi kata dalam nas, setiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah maka pekerjaan itu kurang barakah. Mafhum mukhalafah ataupun mafhum sebaliknya, kalau pekerjaan itu dimulakan dengan bismillah maka pekerjaan itu dianggap barakah. Lazim daripada mafhum tersebut sunat kita mulakan dengan sunat kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak sampai kepada pemahaman itu sampai 3 martabat: nas hadis, mafhum mukhalafah, dan lazim bagi mafhum mukhalafah. Itu yang namanya wajah dilalah. Supaya kita kata, apa dalil menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada? Alam ini namanya dalil. Apa wajah ataupun apa jalan yang menunjukkan bahawasanya alam ini menunjukkan di atas Allah Ta'ala itu ada? Ulama kata alam ini berubah-ubah, daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Setiap benda yang berubah itu hadis baru ada, maka alam ini baharu. Setiap baharu itu mesti ada yang mengadakan, maka yang mengadakan itu namanya Allah. Itu namanya wajah dilalah ataupun jalan menunjukkan bahawasanya dalil itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada. Jadi dalil ijma'ili itu lemah daripada empunyanya, daripada menetapkan akan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya. Seperti dikatakan baginya, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Maka berkata ia alam ini, dan lemah ia daripada menyatakan jalan yang menunjuk alam ini atas ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, atau kuasa ia atas menyatakan dia tetapi jika didatangkan i'tirad, ataupun dia mampu menyatakan wajah dilalah tetapi jikalau didatangkan kritikan, didatangkan syubhah pada dalil, tiada kuasa ia di atas menghuraikan dia atas wajah yang dituntuti, maka keluarlah ia daripada taklid dengan mengetahui ini dalil yang ijmali. Jadi semata-mata dia itu dapat menyatakan dalil ijmali, maka dia dikatakan sebagai orang yang arif. Dia terkeluar daripada taklid, dia lepas daripada golongan taklid. Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan akan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya. Itu namanya dalil tafsili. Mengetahui dalil ijmali itu fardu ain, wajib aini. Adapun mengetahui dalil tafsili itu fardu kifayah. Dalam setiap negeri mesti ada seorang yang mengetahui dalil tafsili tentang ketuhanan. Mesti ada seorang mufti atau qadhi yang boleh menolak segala syubhah yang didatangkan golongan yang menyeleweng. Adapun dalil tafsili, apa dia dalil tafsili? Maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan akan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya. Itu maksud dalil tafsili. Dalil tafsili dia mampu untuk menghuraikan wajah dilalah, ataupun yang kedua dia mampu untuk menolak segala i'tirad, segala kritikan terhadap dalil. Tengok nota kaki yang ketiga di bawah. Nota kaki daripada Syekh Ahmad Al-Fatani di bawah, qauluhu dalil tafsili, ketahui olehmu bahawasanya mengetahui dalil tafsili itu wajib di atas ahli tiap-tiap kutur, wajib mengetahui oleh ahli tiap-tiap daerah atas jalan fardu kifayah.
dalam setiap negeri mesti ada seorang yang mengetahui dalil tafsili. Maknanya dia mampu menolak hujah golongan yang menyeleweng. Maka apabila mendiri dengan dia oleh seorang daripada mereka itu, gugurlah dosa daripada yang tinggal. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah yang harus padanya qasar sembahyang. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah yang harus padanya sembahyang qasar, setiap jarak perjalanan yang harus kita qasar sembahyang, iaitulah perjalanan 90 km ataupun 85 km ke atas, di atas khilaf ulama. Jadi setiap perjalanan yang jarak perjalanan yang boleh kita buat jamak qasar, bahasa mudah 90 km, mesti ada seorang yang boleh mendatangkan dalil tafsili. Mesti ada seorang yang boleh menolak hujah golongan yang menyeleweng. Sebab tu kita, setiap daerah tu ada qadi dan setiap negeri tu ada mufti. Jadi mufti ni tujuan dia untuk menolak segala syubhah golongan yang menyeleweng. Jadi maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah yang harus padanya qasar sembahyang itu satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsili dan dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak. Dan pada tiap-tiap masafah adwa, dia ada dua istilah. Satu namanya masafatul qasar, yang kedua namanya masafatul adwa. Apa perbezaan? Masafah qasar, dobit ulama dulu dia mengatakan, yang dikatakan masafatul qasar adalah jarak perjalanan 3 hari 3 malam. Jarak perjalanan 3 hari 3 malam namanya masafatul qasar. Yang ni jarak yang boleh kita buat jamak qasar, ataupun kiraan sekarang 90 km. Wajib seorang mufti yang boleh menolak segala syubhah, dan wajib fardu kifayah bagi setiap masafatul adwa. Masafatul adwa ni dobit ulama dulu dia kata jarak perjalanan yang jikalau dia bertolak pagi lepas subuh, dia boleh kembali ke rumah dia pada waktu maghrib. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin dalam sekitar 20 km ataupun 30 km mesti ada seorang qadi. Jadi setiap 90 km mesti ada mufti seorang, fardu kifayah, dan setiap 30 km wajib fardu kifayah mesti ada seorang qadi. Tujuan untuk menolakkan syubhah. Tu. Dan pada tiap-tiap masa fatul adwa seorang qadi kerana banyak perbantahan, perkelahian manusia pada masalah muamalat, pada masalah munakahat, pada masalah dan sebagainya, warisan harta dan sebagainya. Maka mesti ada seorang hakim ataupun qadi ataupun mufti yang menghukumkan, yang mengeluarkan keputusan perbalahan yang berlaku di antara manusia. Jadi wajib tu fardu kifayah. Kemudian maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Yang wajib pada syarak, mengetahuikan daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala dan hak segala rasulnya, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Maka kami berkata, wajib bagi Allah Ta'ala itu tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Jadi dalam setiap masa fatul qasar 90 km itu mesti ada seorang mufti. Mesti ada seorang, walaupun kita kata bukan mufti, tapi dia mampu dengan kekuatan dalil, kekuatan hujahnya, mampu untuk menolak kesamaran segala golongan yang sesat. Seperti mana hikayat yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Imam Abu Hanifah, kisahnya satu ketika seorang etis, orang yang tak percaya kepada agama, mulhid dalam bahasa dia, mulhid, orang yang tak percaya kepada agama, namanya Dahri. Jadi Dahri ini dia masuk ke tempat Imam Abu Hanifah, dan ketika tu Imam Abu Hanifah masih kecil. Dahri ini dia berdebat dengan habis semua ulama kalah dengan dia.
Dia mengatakan, di manakah Allah? Kalau Allah itu ada, di manakah dia? Golongan etis, tak percaya pada agama. Dia berdebat dengan hampir semua ulama dan semua ulama kalah dengan dia. Dan dia bertanya, adakah lagi ulama yang tinggal di kalangan kamu yang belum aku jumpa dengan dia, yang belum kalah dengan aku? Maka kata orang ramai, ada seorang lagi ulama yang belum kau jumpai, namanya Hammad. Hammad ni guru bagi Imam Abu Hanifah. Jadi Dahri ini dia minta kepada khalifah, ya wahai khalifah, datangkan Imam Hammad tu kepada aku. Aku nak berdebat dengan dia, aku nak kalahkan dengan dia dengan hujah aku. Sebab dia mencari, kalau Allah Ta'ala itu ada, mana tempat? Di manakah Allah? Seorang ulama pun tidak berjaya mengalahkan hujah Dahri. Maka tinggal seorang lagi ulama namanya Hammad, guru bagi Imam Abu Hanifah. Maka Dahri itu minta kepada khalifah supaya mendatangkan Hammad itu di hadapan dia, dan dia nak berhujah dengan Hammad, guru bagi Imam Abu Hanifah. Maka wakil khalifah datang berjumpa dengan Imam Hammad, dan Imam Hammad minta menangguhkan perdebatan tu esok hari. Tu dia minta tangguh, esok baru nak datang debat. Jadi pada pagi esoknya Imam Abu Hanifah datang berjumpa dengan Imam Al-Hammad. Dia bertanya, wahai Tok Guru, nampak murung, dia nampak keluh kesah. Wahai Tok Guru, kenapa nampak dalam keadaan murung, keluh kesah dan sebagainya? Kata Imam Hammad, wahai Abu Hanifah, dan ketika itu Imam Abu Hanifah masih kecil, mungkin sekitar dalam 10 tahun ataupun 11 tahun, belum balik lagi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, wahai Tok Guru, kenapa engkau kelihatan murung? Kenapa engkau kelihatan tidak bermaya? Nampak tak larat, nampak tak gembira. Maka kata Imam Hammad, khalifah menyuruh aku berdebat dengan Dahri. Khalifah menyuruh aku berdebat dengan Dahri. Dahri ini orang yang etis, nama dia Dahri. Jadi kata Imam Ahmad, dia bukan semua orang alim tu dia mampu berdebat. Kadang-kadang orang tu banyak ilmu tapi dia tidak mampu berdebat. Debat ni dia ada satu skill yang lain. Kadang-kadang orang tu tak ada ilmu tapi dia hebat dalam berdebat. Ada juga passion lagu tu. Jadi Imam Ahmad ni dia orang yang berilmu tapi dia bukan orang yang kaki berdebat. Jadi bila khalifah menyuruh dia berdebat dengan Dahri, maka dia keluh kesah. Jadi kata Imam Hammad kepada Imam Abu Hanifah, khalifah menyuruh aku berdebat dengan Dahri. Dan malam tadi aku bermimpi dengan mimpi yang buruk. Jadi kata Imam Abu Hanifah, apakah mimpi tersebut? Maka Imam Hammad pun menceritakan mimpi kepada Imam Abu Hanifah. Malam tadi aku bermimpi, aku melihat satu kebun yang indah, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbunga, yang berbuah, yang berbuah yang ranu. Satu pohon kayu yang berbuah dengan buah yang banyak dan daun yang banyak dengan ranting yang banyak. Kemudian datang daripada satu penjuru kampung ada seekor babi, dia memakan habis buah-buah di pokok itu, dan dia makan daun-daun di pokok itu, dan dia menghabiskan segala ranting yang berada di pokok itu. Tinggal lagi batangnya belum dihabiskan. Kemudian daripada belakang pokok itu ada seekor harimau, dan dia menyambar babi tersebut dan dia membunuh babi tersebut. Jadi kata Imam Abu Hanifah, wahai Tok Guru, itu mimpi yang baik bagi kita dan itu mimpi yang buruk bagi musuh kita. Mimpi tersebut bukan mimpi yang buruk bagi engkau. Mimpi itu mimpi yang baik kepada kita dan mimpi yang buruk kepada musuh kita. Kalau engkau izinkan, aku akan takbirkan mimpi tersebut. Kerana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada aku ilmu takbir mimpi ataupun ilmu mentafsirkan mimpi. Maka Imam Hammad pun mengizinkan kepada Imam Abu Hanifah mentafsirkan mimpi tersebut. Itu adab ulama dulu. Walaupun dia mempunyai satu ilmu yang lebih daripada guru dia, tapi guru tetap guru. Jadi dia meminta izin kepada Imam Hammad untuk mentafsirkan, untuk mentakbirkan mimpi tersebut. Maka gurunya Imam Hammad memberi keizinan kepada Imam Abu Hanifah untuk mentafsirkan mimpi. Jadi Imam Abu Hanifah kata, cerita dia lagu ni. Kebun yang kau tengok tu, kebun yang cantik yang kau tengok tu adalah agama Islam. Pokok kayu yang besar itu yang mempunyai daun-daun, mempunyai ranting dan sebagainya, itu adalah ulama di tempat kita.
Jadi batang kayu yang masih tinggal itu adalah engkau, wahai guruku Imam Muhammad. Dan babi itu adalah dahri, dia memakan semua pokok dan memakan semua ranting. Kemudian harimau itu adalah aku, kata Imam Abu Hanifah. Harimau yang menyerang babi tersebut dan harimau yang membunuh babi tersebut adalah aku, kata Imam Abu Hanifah. Jadi jom kita pergi berdebat dengan dahri, insya-Allah aku akan habiskan dia dengan hujahku, kata Imam Abu Hanifah. Dan ketika itu Imam Abu Hanifah masih kecil, belum baligh. Jadi dia berjalan dengan Imam Muhammad pergi ke tempat perdebatan. Bila sampai di tempat perdebatan, maka Imam Muhammad duduk di atas, Imam Abu Hanifah duduk di bawah. Kemudian datang dahri, dia naik ke atas mimbar. Dia datang dalam keadaan berlagak, sombong. Dia kata, siapa yang nak berdebat dengan aku? Siapa yang datang nak berdebat dengan aku? Kata Ad-Dahri. Lalu kata Imam Abu Hanifah, orang yang mengetahui jawapannya pasti akan berdebat dengan engkau. Dia tak kata aku, dia kata orang yang mengetahui jawapan, orang yang boleh menolak syubhah engkau pasti akan berdebat dengan engkau. Kemudian Dahri itu tengok Imam Abu Hanifah, woi budak kecil, dia kata gitu, engkau nak berdebat dengan aku? Sebesar-besar ulama di tempat ini pun kalah berdebat dengan aku. Ulama yang mempunyai serban yang besar, ulama yang mempunyai jubah yang indah, ulama yang mempunyai lengan baju yang besar, semuanya kalah berdebat dengan aku. Engkau ni usia masih kecil dan engkau tidak mempunyai apa-apa, mesti tidak dapat berdebat dengan aku, kata Dahri kepada Imam Abu Hanifah. Lalu kata Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala tidak meletakkan ilmu itu pada serban yang besar, Allah Ta'ala tidak meletakkan ilmu itu pada jubah yang indah, Allah Ta'ala tidak meletakkan ilmu itu pada lengan baju yang luas. Allah Ta'ala meletakkan ilmu itu pada ulama. Seperti mana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkatkan golongan orang yang mukmin dan Allah Ta'ala mengangkatkan golongan orang yang berilmu. Jadi Dahri itu pun mula perdebatan dengan Imam Abu Hanifah. Aku nak tanya soalan yang pertama, kata Dahri. Soalan yang pertama, dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala itu ada ataupun tidak? Pasti jawapannya ada. Maka jawab Imam Abu Hanifah, ada. Kalau Allah itu ada, di manakah tempatnya? Kalau Allah itu ada, di manakah tempatnya? Jadi kata Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala itu ada, tidak bertempat. Dia jawab, Allah Ta'ala itu ada, tidak bertempat, sebagaimana pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kata Dahri, tak mungkin satu perkara yang ada tapi tidak bertempat. Itu teori dia, kaedah dia, setiap benda yang ada mesti bertempat. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu ada tapi tidak bertempat. Maka kata Imam Abu Hanifah, pada diri engkau itu ada dalilnya, sebagaimana firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri engkau itu ada dalilnya. Apa dia dalilnya? Kata Dahri, bukankah pada diri engkau itu mempunyai roh? Bukankah pada diri engkau itu mempunyai roh? Di manakah letak roh itu? Adakah di atas kepala engkau, ataupun di atas badan engkau, ataupun di bawah tapak kaki engkau? Tercengang Dahri itu. Dalam diri kita ada roh. Roh itu letaknya di mana? Adakah di kepala, ataupun di badan, ataupun di kaki? Bila kita kata roh itu ada, setiap benda ada itu mesti bertempat. Di manakah tempatnya? Tercengang Dahri itu, tak boleh nak jawab soalan tu. Persoalan dijawab dengan soalan. Kemudian kebetulan ketika perdebatan itu datang seorang yang menjual susu. Imam Abu Hanifah panggil, minta satu susu dan diberikan kepada Dahri. Wahai Dahri, engkau minum susu ni. Dahri itu minum. Rasa lagu mana? Sedap, berlemak, dia kata. Lemak tu duduk di mana? Adakah di atas susu, ataupun di tengah susu, ataupun di bawah susu? Tercengang Dahri itu. Sedangkan benda yang alam ini pun tidak engkau boleh menentukan di manakah letaknya, apalagi Tuhan. Sedangkan lemak susu pun kau tak ketahui di manakah letaknya, sedangkan roh itu pun tidak engkau ketahui di manakah tempatnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada, tidak bertempat. Dia membatalkan teori Dahri yang mengatakan setiap benda ada mesti bertempat. Jadi dia kalah. Jadi 1-0.
Tu dahri itu kalah 1-0. Kalau gitu aku nak lanjutkan kepada soalan yang kedua, kata dahri. Soalan yang kedua, Allah itu ada. Setiap benda yang ada mesti ada perkara yang sebelum dia dan mesti ada perkara yang selepas dia. Apakah perkara yang ada sebelum Allah dan apakah perkara yang ada selepas Allah? Kalau kita nak jawab pun kita pun terpinga-pinga juga walaupun kita Islam sejati. Jadi dahri itu kata Allah Ta'ala itu ada. Apakah perkara yang ada sebelum Allah dan apakah perkara yang ada selepas Allah? Jadi Allah Ta'ala bagi ilmu tu kepada orang yang dikehendaki. Allah Ta'ala campakkan ilham kepada Imam Abu Hanifah, cerdik dia. Dia kata pada badan engkau itu dalilnya. Dalil tentang Allah Ta'ala itu tidak ada yang dahulu daripadanya, tidak ada yang kemudian daripadanya. Dalilnya itu ada pada badan engkau, wahai dahri. Apa dalilnya, kata dahri? Cuba engkau tengok jari engkau. Apa benda yang dahulu sebelum daripada ibu jari? Apa benda yang kemudian selepas daripada jari kelingking? Apa dia? Dia jawab, ditanya balik. Apakah benda yang sebelum ibu jari dan apakah benda yang selepas jari kelingking? Dahri itu tengok jari dia, dia pun pening. Dia pun pening, tercengang dia dengan jawapan Imam Ahmad bin Hanbal. Lagu itulah Allah. Tidak ada benda yang sebelumnya dan tidak ada perkara yang selepasnya. 2-0. Dia berjaya mengalahkan hujah ad-dahri. Baik, kata dahri, ini soalan yang terakhir. Kalau engkau berjaya menjawab soalan yang terakhir, maka engkau menang, aku kalah. Soalan yang terakhir, kata dahri, apakah kelakuan Allah sekarang? Apakah yang dikerjakan oleh Allah sekarang? Payah juga tu. Dia kalau kita berhadapan dengan golongan yang bukan Islam, apalagi kalau golongan orang yang tidak percaya kepada agama, hujah yang paling kuat itu adalah hujah akal, bukan hujah nakal. Ada hujah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman, kata apa? La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, sedangkan kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Itu hujah nakal daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau kita berhadapan dengan golongan yang tidak percaya kepada agama, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka hujah yang paling kuat itu adalah hujah akal. Sebab tu ulama bahagikan hujah tu kepada dua. Ada namanya hujah nakal, Al-Quran dan hadis, dan adanya namanya hujah akal. Kalau kita berhadapan dengan golongan yang begini, lebih diutamakan hujah akal. Maka soalan yang terakhir daripada dahri itu, dia bertanya, apakah yang dilakukan oleh Allah sekarang? Oh, kita pun pening lagu tu, soalan lagu tu. Maka kata Imam Abu Hanifah, aku boleh jawab soalan tu, tapi kita sekarang ni dalam keadaan terbalik. Sebab dahri itu ketika tu dia berada di atas mimbar. Imam Abu Hanifah berada di bawah mimbar. Dia kata orang yang jawab soalan sepatutnya berada di atas mimbar. Orang yang bertanya sepatutnya berada di bawah. Aku boleh jawab pertanyaan engkau dengan syarat kita bertukar tempat. Aku naik ke atas, engkau turun ke bawah. Selagi mana aku tak naik ke atas, selagi itu aku takkan jawab soalan engkau, kata Imam Abu Hanifah. Maka dahri pun turun ke bawah, Imam Abu Hanifah naik ke atas. Kemudian ditanya lagi, apakah yang dilakukan oleh Allah sekarang? Kata dahri kepada Imam Abu Hanifah. Maka jawab Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala sekarang menurunkan perkara yang batil seperti engkau dan mengangkatkan perkara yang sebenar seperti aku. Itulah kerja Allah sekarang. Maka dia berjaya mengalahkan dahri tersebut. Ini yang dikatakan setiap satu masa fatul qasar, jarak 90 km, mesti ada seorang yang boleh berdebat, boleh berhujah dengan golongan yang menyeleweng. Untuk apa? Untuk menjaga agama Islam, untuk menjaga masyarakat daripada keliru dengan agama Islam. Kemudian kata pengarang rahimahullah, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, mengetahuikan dia daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala dan hak segala rasulnya, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Maka kami berkata,
wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah, walaupun tidak kita ketahui. Kerana kata ulama, segala sifat kesempurnaan Allah itu banyak, tidak terhingga banyaknya. Wajib kita mengenal Allah. Lagu mana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan segala sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Itulah 20 sifat yang nanti akan dibahas. Tak menafikan bahawasanya bagi Allah itu lebih daripada 20 sifat, tapi itu tak diketahui. Wajib kita mengetahui secara ijmal, Allah itu mempunyai segala sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya. Cuma wajib secara fardu ain, wajib tafsili kita mengetahui 20 sifat yang lagi akan disebutkan. Kerana apa? Kerana 20 sifat ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Wajib bagi Allah Ta'ala itu tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi, dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia. Sebab kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka dia bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan itu mustahil. Tak mungkin Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanyalah 20 sifat yang telah diistimbat oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afillahi syakkun, adakah pada Allah itu keraguan? Itu menunjukkan di atas bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud, ada. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, baqa', tidak ada permulaan bagi ada, tidak ada kesudahan bagi ada. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Jadi semua sifat 20 ni ada istimbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilmah, dan tidak boleh meliputi mereka itu dengan Allah itu akan pengetahuan. Ini kita tidak dapat mengetahui keseluruhan sifat bagi Allah. Kita hanya boleh mengetahui sifat yang didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kita dengan kawan kita kenal, tapi tak kenal habis. Yang kita kenal mungkin hanyalah 10% daripada sifat dia. Yang kita tak kenal tu 90%. Itu sesama kita makhluk. Jadi bagaimana kita kenal Allah? Kita kenal Allah dengan segala sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu 20 sifat. Tak menafikan bahawasanya ada lagi segala sifat kesempurnaan yang ada bagi Allah yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti mana Allah Ta'ala sebutkan, wala yuhituna bihi ilmah. Tidak boleh mengetahui, tidak boleh meliputi manusia itu mengetahui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, tidak dapat aku menghinggakan kepujian kepada engkau sebagaimana engkau memuji kepada diri engkau sendiri. Maknanya ada lagi segala sifat yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Dan dalam satu hadis Nabi bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan setiap nama yang telah engkau namakan akan diri engkau. Jadi banyak lagi benda sifat Allah ataupun segala nama bagi Allah yang tak diketahui oleh manusia, yang tak dapat dipikirkan oleh manusia. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib disabitkan baginya Ta'ala atas jalan ijmal. Wajib kita berkeyakinan, wajib kita percaya bahawasanya ada bagi Allah segala sifat yang tak terhingga, yang tak diketahui oleh kita. Bukan kata sifat Allah, makhluk Allah pun banyak yang tak kita ketahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak mengetahui akan tentera Tuhan itu melainkan Allah. Ini malaikat tu kita pun tidak mengetahui berapakah bilangannya. Apatah lagi segala sifat Allah dan segala nama bagi Allah. Tak mungkin dapat kita mengetahui keseluruhannya. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan iaitu amat banyak, tiada menghinggakan dia melainkan ia Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga dengan sifat mustahil bagi Allah. Tapi yang wajib kita mengetahui secara tafsil, secara terperinci, itu adalah lawan bagi segala sifat yang wajib. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, ada, maka tidaklah bersifat dengan tiada. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah, bersalahan dengan makhluk, maka tidaklah dia bersifat dengan bersamaan dengan makhluk. Jadi segala sifat yang mustahil bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya. Cuma yang wajib kita ketahui secara terperinci, secara tafsil, adalah 20 sifat lawan bagi sifat yang wajib. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan iaitu amat banyak, tiada menghinggakan akan dia melainkan ia subhanahu wa ta'ala. Maka wajib disucikan dia Ta'ala daripadanya, daripada sifat mustahil, atas jalan ijmal pula. Bukan makna kita sucikan Allah Ta'ala tu kotor, bukan lagu tu. Contoh kita kata Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala tu maksud dia apa? Kita mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi dia. Makna dia apa? Allah Ta'ala kotor, cemar lagu tu, kita sucikan dia. Bukan lagu tu. Kita membersihkan Allah daripada segala syubhah, daripada segala kesamaran yang didatangkan oleh golongan yang sesat. Itu maksud mensucikan Allah. Mensucikan Allah daripada segala sifat yang tak layak bagi dia. Kita membersihkan Allah, mentanzihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak baginya, yang telah dituhmah oleh golongan yang sesat. Seperti pemahaman golongan Nasara. Dia faham kata Allah itu sifat, bukan zat. Allah yang dinamakan Tuhan itu adalah satu sifat yang berada pada zat Nabi Isa AS. Tubuhnya Isa, zat tubuhnya Isa, sifatnya Tuhan. Jadi kita tolak pemahaman begitu. Kita sucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi dia. Tu. Dan seperti sebahagian golongan Syiah, dia mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali itu adalah zatnya manusia tetapi sifatnya Tuhan. Itu sebahagian golongan Syiah. Kita tak kata semua. Ada sebahagian golongan Syiah, namanya golongan Syiah Ar-Rafidhi, dia berpegang bahawasanya Sayyidina Ali itu zat ataupun tubuhnya tubuh manusia tetapi sifat dalamannya Tuhan. Tu. Jadi kita mentakdiskan, mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak baginya, yang dituhmah oleh golongan yang sesat, golongan yang menyeleweng. Maka wajib disucikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang mustahil di atas jalan ijmal. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Dalil akli, dalil hujah akliyah. Apa bukti Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan? Bukti dia dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia dengan segala lawannya. Kalau Allah itu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka dia bersifat dengan sifat kekurangan. Akal kita boleh terima kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang dikatakan Tuhan hakiki itu adalah dua perkara. Yang pertama istighna, yang kedua iftiqar. Seluruh makhluk itu berhajat kepada dia. Semua makhluk itu mesti berhajat kepada dia. Dan dia tidak berhajat kepada segala sesuatu. Dia tidak berhajat kepada segala sesuatu, itu dinamakan istighna. Dan segala sesuatu itu segala sesuatu itu berhajat kepada dia dinamakan sebagai iftiqar. Maka tidak ada yang bersifat dengan istighna dan tidak ada yang bersifat dengan iftiqar, melainkan Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yaitu segala kekurangan. Nescaya bersifat ia dengan segala lawannya, yaitu segala kekurangan. Dan kekurangan di atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana jikalau bersifat ia dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam ini. Alam ini kita menyaksikan dengan kejadian yang indah. Alam ini menunjukkan di atas adanya Tuhan. Alam ini athar, kesan yang menunjukkan di atas adanya muathir, di atas adanya yang menjadikan. Jadi kita menyaksikan alam ini dengan musyahadah. Tidak mungkin kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka alam ini tidak mungkin ada. Itu bukti dia.
Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak mungkin alam ni ada. Bila kita menyaksikan alam ni ada, itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kerana jikalau bersifat ia dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam ini. Dan demikian itu batil, kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Kita menyaksikan alam ini dengan kejadian yang indah, maka pastilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah, bersifat dengan iradah, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan hayat, sama' dan basar dan segalanya. Jadi alam ini dalil yang menunjukkan di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bersifat dengan segala sifat yang layak bagi dia, dan dia tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan. Jikalau dia bersifat dengan sifat kekurangan, maka tidak ada alam ini. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan dia di atas jalan tafsil, di atas jalan terperinci, iaitu 13 sifat atau 20 sifat di atas khilaf yang lagi akan datang. Jadi nanti akan datang insya-Allah kita akan masuk perbicaraan pada masalah sifat 20 ataupun sifat 13. Ini khilaf daripada ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi khilaf ini masih bersifat furu'iyah. Sebahagian ulama mengatakan sifat yang wajib dipelajari secara terperinci adalah 13 sifat, dengan ditolak sifat maknawiyah. Sebahagian ulama mengisbatkan sifat maknawiyah, maka dia mengatakan bahawasanya sifat yang wajib dipelajari bagi setiap individu secara fardu ain adalah 20 sifat berdasarkan manhaj Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan sebagainya. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan sifat itu 13, ada sebahagian ulama mengatakan sifat itu 20. Dan khilaf itu ataupun selisih pendapat itu hanya bersifat furu'iyah, bukan bersifat usul. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan akan dia di atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. InsyaAllah kita akan bahas perkara ini pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jamil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.